Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Puan Arfa. Kami dari kumpulan Hufflepuff ingin membincangkan tentang kepelbagaian budaya yang terdiri dari aspek pakaian, perayaan dan makanan yang dimiliki oleh masyarakat majmuk di Malaysia yang dapat menyumbang kepada kehidupan yang harmoni. Saya, Fatin Kimelia binti Ibni Hajar, ID 23330 dari Information System. Terima kasih. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Zaim dengan ID 18002311. Kami memberi sumbangan dalam menyiapkan tugasan ini adalah pengenalan yang mana merangkumi latar belakang, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian dan juga kepentingan kajian. Terima kasih. Hai, nama saya Jason Kyle Miles, ID 18002332, program BIS. Saya telah menyumbang kepada Semakan Literature. Okay. Hai, saya Karishma Sharma, ID 18002419, program BIS dan saya telah menyumbang kepada kajian metodologi. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Taslim bin Abdul Aziz, ID 17007832 dari program ICT. Hai, nama saya Nur Hashadina binti Karudin, ID 182529 daripada program BIS. Saya dan Tasnim bersama-sama menyiapkan tugasan bab 4 iaitu perbincangan dan penyelesaian dalam tugasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sharifah Ain Sabrina binti Syed Rusli, ID 18002556. Saya menyiapkan tugasan bab 5 iaitu kesimpulan. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang abstrak kajian daripada Semakan Literature, iaitu tentang kepelbagaian budaya dalam keharmonian negara. Perkataan pelbagaian budaya mula digunakan oleh Canadian Royal Commission pada tahun 1965 sebagai dasar progresif untuk menerima pendatang asing dari pelbagai ras, budaya dan agama dalam negara mereka. Perkataan harmoni pula bermaksud kedamaian dalam negara tanpa pergaduhan menurut Collins English Dictionary. Pelbagaian budaya di Malaysia bermula pada tahun abad ke-19, iaitu selepas penjajahan British di Tanah Melayu dan gabungan Malaya dengan Sabah dan Sarawak. Kerjasama antara masyarakat Malaysia berjuang bersama untuk mendapatkan merdeka telah menyumbang kepada keharmonian negara yang kita dapat sekarang. Okey, terima kasih. Objektif kajian kami ialah pertama, mengkaji seni warisan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Kedua, mengenal pasti keunikan dan kekayaan warisan budaya di Malaysia. Dan seterusnya, mengenal pasti sensitiviti kepelbagaian kaum di antara masyarakat majmuk di Malaysia. Kami akan menjelaskan tentang metod kajian. Bagi merealisasikan objektif kajian, kaedah kajian perpustakaan telah digunakan untuk mengkaji tentang kepelbagaian budaya dari aspek pakaian, makanan dan perayaan yang dimiliki oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan-bahan rujukan, maklumat-maklumat tambahan dan juga sumber informasi yang berkaitan dengan tajuk kajian. Banyak buku-buku berkaitan dengan tajuk kajian telah diselidiki oleh penyelidik. Ini bagi mendapat lebih lagi informasi dan sumber-sumber maklumat yang boleh dijadikan maklumat tambahan yang mana boleh diguna pakai dalam kajian kami sebagai bahan input
bagi menyempurnakan lagi kajian kami ini. Seterusnya, penyelidik juga telah menggunakan kemudahan yang diberikan oleh universiti sebagai seorang student, yang mana kemudahan tersebut boleh digunakan dalam merealisasikan kajian ini. Sebagai contoh, seorang pelajar boleh menggunakan dan seorang pelajar boleh mengakses dan meminjam buku dari perpustakaan tersebut. Terima kasih. Dapat 3 kepentingan kajian dalam projek ini. Yang pertama adalah mengenal pasti seni warisan dan budaya yang terdapat di Malaysia. Contohnya kita dapat lihat pada musim perayaan, tak kisah apa-apa kaum atau bangsa, mereka akan buat rumah terbuka untuk orang datang, untuk menyambut bersama-sama, untuk lagi memeriahkan keadaan. Yang kedua adalah kita dapat mengenal pasti kekayaan dan keunikan budaya yang terdapat di Malaysia. Contohnya, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan bangsa. Di sini kita dapat lihat dalam aspek pakaian, terdapat setiap kaum mempunyai keunikan pakaian tradisionalnya masing-masing. Ketiga adalah isu sensitiviti di Malaysia. Terdapat banyak isu sensitiviti di Malaysia, tetapi kita juga dapat menangani. Antaranya adalah kita haruslah faham bahawa setiap kaum mempunyai keunikan budayanya masing-masing. Dapatan kajian dari aspek pakaian ialah pertama, tata cara pakaian haruslah mengikut kesesuaian majlis. Seperti yang kita semua tahu, Malaysia terdiri dengan pelbagai pakaian tradisional hasil daripada kepelbagaian kaum. Tetapi kita harus bijak memilih pakaian tradisional untuk digayakan. Sebagai contoh, apabila kita berada di majlis formal, kita hendaklah memakai pakaian formal dan mengikut protokol yang disediakan. Protokol adalah bertujuan untuk menghormati tetamu kehormat dan para hadirin, serta mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh penganjur majlis. Seterusnya, pakaian tradisional menyemarakkan semangat satu Malaysia. Pakaian tradisional bukanlah satu kewajipan bagi setiap individu, tetapi ia dapat menyelakan identiti kepelbagaian budaya, justeru menyemarakkan semangat satu Malaysia di antara kaum. Cara paling mudah untuk kita menghargai pakaian tradisional kaum lain ialah dengan mengenakan pakaian tradisional kaum tersebut. Dengan hal ini, ia dapat menunjukkan penerimaan kita terhadap kaum lain. Selain itu, pada awalnya, pakaian tradisional Melayu direka dan digaya mengikut tata cara hukum Islam. Perkara ini berkait rapat dengan kedatangan Islam ke tanah Melayu sejak abad ke-12. Wanita Melayu pada awalnya mengenakan pakaian seperti berkemban, tetapi setelah kedatangan Islam di tanah Melayu, mereka mengubah cara wanita berpakaian dengan mengikut syariat Islam. Falsafah baju kurung diciptakan seperti mengurung, iaitu menutup tubuh, dan mengurung, iaitu menjaga maruah dari tatapan umum. Bagi kaum Cina pula, pakaian Cheongsam mereka mengalami perubahan ketara pada Perang Dunia Kedua. Peredaran zaman telah menyebabkan pemakaian Cheongsam tidak lagi konservatif dan rekaannya sekarang telah mengikut pengaruh Barat. Kehadiran kaum India ke tanah Melayu telah menyaksikan bermulanya gaya pemakaian dari benua India, khususnya di kalangan Hindu Zionis Tamil dan Punjabi Singh. Akhir sekali, pakaian tradisional India dikenali dengan warna-warna yang terang dan juga kaya dengan tenungan. Saya akan menerangkan dapatan kajian dari segi pemakanan. Yang pertama, kisah nasi lemak dapat dijadikan sebagai penyata paduan kepelbagaian budaya di Malaysia. Hal ini dapat dilihat apabila semua kaum akan duduk semeja untuk menikmati nasi lemak yang terhidang. Walaupun berlainan agama, bangsa dan negara,
Tiada siapa yang dapat menafikan bahawa budaya memakan nasi lemak ini dapat menguatkan kuasa integrasi antara kaum. Apa tidaknya, sebab dengan memakan nasi lemak ini mereka boleh bergelak ketawa, berbual, lepas tu boleh berbincang dan paling penting dapat menjadi kuasa penyatu paduan rakyat. Seterusnya, industri makanan tradisional dapat melahirkan insan kelas pertama. Hal ini kerana makanan tradisional amat penting untuk kita teruskan adat dan seni warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang kita. Dalam konteks rakyat Malaysia, makanan tradisional merupakan elemen yang penting untuk melambangkan identiti negara kita dan bangsa sesama kaum. Jika anak muda pada hari ini tidak lupa akan budaya dan bangsa kita, maka kepupusan budaya tidak akan hilang di mata dunia. Bab kata pepatah, yang mati anak jangan mati adat. Yang ketiga, makanan tradisional juga dapat memajukan industri pelancongan di negara kita. Hal ini terbukti apabila pelancong-pelancong akan datang ke negara kita untuk menikmati makanan-makanan tradisional kita kerana kita dikenali dengan keunikan makanan-makanan kita. Sungguhnya, dengan makanan tradisional ini, ia dapat menarik perhatian mereka untuk berkunjung lagi ke negara kita. Makanan tradisional juga dapat menaik taraf kehidupan di negara kita. Sebagai contoh, seperti keropok lekor, budu, keripik pisang, ia merupakan makanan yang penting dalam memajukan industri kecil-kecilan di macam area perkampungan. Pihak kerajaan juga telah melakukan inisiatif dengan menubuhkan industri kecil dan sederhana dalam kurungan IKS yang melibatkan beberapa negeri seperti Perak, Kelantan, Terengganu untuk memajukan industri pemakanan tradisional. Dapatan kajian yang saya peroleh dari segi perayaan ialah pertama, bahawa perayaan dapat diuraikan kepada dua kategori, iaitu perayaan keagamaan dan perayaan kebudayaan, di mana perayaan keagamaan sudah tentu akan melibatkan perkara yang berasaskan konsep ketuhanan, manakala perayaan kebudayaan tidak semestinya memerlukan konsep ketuhanan itu sendiri. Yang kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan, namun perkara ini tidak menghalang kaum lain untuk meraihkan perayaan mereka, sama ada perayaan kebudayaan maupun agama. Yang ketiga, bahawa sebagai contoh, perayaan Tahun Baru Cina yang disambut oleh masyarakat Cina sudah tentu akan melibatkan perkara-perkara yang disambut seperti meraihkan atau memakan yisang. Hal ini tidak dilarang kepada kaum Islam untuk menyambut perkara ini. Namun, perkara seperti makan yisang tidak selari dengan fahaman Islam itu sendiri. Jadi, sewajarnya perkara ini dihindari oleh kaum Islam. Yang keempat, jika perayaan dan kebudayaan tidak mengamalkan atau tidak mempunyai konsep ketuhanan dan konsep kebudayaan, maka ia tidak terhad dan ia akan menjadi huru-hara. Akhir sekali, jelaslah bahawa konsep keterbukaan dalam kalangan rakyat Malaysia akan menyebabkan keharmonian berlaku, di mana kaum saling berinteraksi antara satu sama lain.